Muka surat 185, bab ma jaa fi karahiyati fardin nas 'inda ramyil jima'. 185, bab yang telah datang pada menyatakan teguh menghalau orang waktu melontar jamrah. Kita nak pergi melontar, ada hadis yang mengingatkan kita tak boleh nak minta privilege ketika melontar, minta keistimewaan, tak boleh. Tak boleh nak minta suruh ada pengawal pula jaga tolak orang pergi ke tepi untuk kita nak masuk di melontar, tak boleh. Dan tak boleh kita nak masuk tu kita duk riau ke orang tepi kita nak masuk, tak boleh. Dan apatah lagi masuk sambil duk singgung orang, duk kata orang dan sebagainya, lagi tak boleh. Ketahuilah saudaraku, apabila seseorang itu pergi melontar jumrah, maka janganlah dia halau orang, janganlah dia pukul-pukul akan mereka itu supaya menyimpang mereka itu daripadanya dan memberi lapang baginya, tak boleh. Kita baca bab ni, kita pergi Mekah buat haji, masa tu lah segala selendang merah pun nak main, ada belajar tomoi tak putih lima pun dia main masa tu. Dia nak tumbuk orang, dia nak singgung orang. Sedangkan ada hadis yang mengingatkan jangan buat macam tu. Maka jangan berkata perkataan yang menunjukkan suruh orang bagi lapang dengan sebab besar pangkat dunia atau sebagainya. Tak boleh. Ya. Tak boleh. Kita ni istimewa sampai pakai askar beret merah, duduk tolak orang pergi ke tepi kerana kita nak pergi melontar. Tak boleh. Siapa kita ni berbanding dengan Nabi SAW? Kerana yang demikian itu tidak dikerjakan oleh Nabi SAW. Bermula dalil yang menunjukkan yang demikian adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kata dia, an Qudamah bin Abdillah radhiyallahu anhu qala, ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yarmil jimar ala naqah, laisa darbun wala tardun wala ilaika ilaik. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama dia Qudamah bin Abdillah radhiyallahu anhuma. Kata dia, aku lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam melontar dia akan jumrah dari atas unta. Nabi melontar, hal keadaan Nabi duduk atas unta. Nabi melontar daripada atas unta. Maka tidak memukul ia akan seseorang dan tiada disuruhnya halau akan orang-orang supaya luas jalannya dan senang dia pergi melontar itu. Dan tiada berkata ia ataupun disuruh katakan menyimpang sekalian kamu kerana Nabi datang. Nabi tak ada buat macam tu. Tuan-tuan, yang kata Nabi ni berapa ramai sahabat-sahabat yang volunteer nak jadi bodyguard dia. Tak ada bayar gaji. Yang kata Nabi ni, yang kata Nabi SAW ni berapa ramai sahabat-sahabat Nabi yang volunteer, yang suka rela hati nak berkhidmat dekat Nabi. Bukan setakat khidmat nak jadi bodyguard Nabi, nak jaga Nabi, tak bagi orang buat apa-apa ke Nabi. Bukan setakat tu. Bahkan masa Nabi jatuh dalam lubang masa perang Uhud, sahabat pergi tahan dada, tahan belakang, bercacak anak panah atas dada, atas belakang, semata-mata kerana tak mau anak panah tu tepuk kulit Nabi SAW. Kita siapa orang berani buat begitu untuk kita? Kita ni siapa orang yang berani buat macam tu? Kita nak kena dia langkah pergi depan jadi galang ganti. Berapa orang sanggup buat macam tu? Nabi SAW sendiri orang rasa rela hati nak pertahan dia pasal orang sayang dia. Nabi SAW kalau nak pergi melontar, kalau Nabi petik jari aja, Nabi kata tolong saya bagi mudah aku nak melontar, tentu mudahlah bagi Nabi SAW. Tapi Nabi tak mau buat macam tu. Kalau di Mekah tu tarik, dia kata tarik tu jalan, makna minta jalan. Kalau lagu bahasa kita ni lalu oyuk panas, pakai elok ya, lalu macam tu. Maka hendaklah sekalian kamu beri lapang akan dia. Nabi tak pernah cakap macam tu. Elok ni bagi jalan Nabi nak lalu, tak ada. Nabi tak ada buat macam tu.
Maka yang demikian itu tiada sekali-kali ada disuruh perbuatnya oleh Nabi SAW. Kata Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Abdullah bin Hanzalah, dan katanya lagi ini hadis Qudamah bin Abdullah ini hadis yang hasan lagi sahih. Kemudian bawah tu saya bacalah bab ma jaa fil ishtirak fil badanah wal baqarah. Ni nak cerita kata unta dengan lembu, kalau kita nak buat korban boleh kongsi satu unta, satu lembu, 7 orang kongsi. Yang tu ditetap lah. Kita di sini pun buat korban, lembu kongsi 7 orang. Cuma itu dia nak cerita kata boleh kongsi 7 orang. Tonton buka sampai muka surat 199. Yang tu dia panggil ekspres rakyat. 199. Nak bagi khatam, dia kena buat lagu tu. Dan sebenarnya tajuk-tajuk yang kita skip ni, yang kita langkah ni adalah tajuk-tajuk yang berulang. Tajuk-tajuk yang berulang. Muka surat 199. Bawah sekali. Bab ma jaa fil halq wa taqsir. Iaitu bab yang datang pada menyatakan hadis yang menyebutkan bercukur dan bergunting. Di Mekah buat haji ke, buat umrah ke, apa ke, kita kena tahallul. Salah satu daripada syarat tahallul ialah cukup ataupun sekokohnya potong 3 helai rambut. Baik, kita nak tengok mana baik di sisi agama. Kata dia, manakah daripada keduanya itu yang afdal? Mana satu bagus? Cukup bagi licin terus ke, ataupun repair potong-potong sikit-sikit apa semua lagu tu saja ke yang bagus? Ketahuilah saudaraku, bercukur ataupun bergunting pada waktu tahallul daripada ihram haji itu satu rukun daripada rukun haji. Yang tu rukun, mau tak mau mesti kena buang rambut. Tetapi bercukur itu lebih afdal daripada bergunting. Cukur bagi botak lebih baik daripada hidup potong rambut sikit aja. Cukur lebih baik, kerana ialah yang lebih menunjukkan lebih lagi jernih hati, dia kata, dan menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rambut ni tuan-tuan, rambut dah kira orang kata apa, mahkota ke apa orang kata rambut ni, kan? Nak pergi kerja duk penek remeh saja berapa lama, kan? Tak dulu lah, kalau lah kita pergi kerja pakai kepiah kan, bukan daripada beranak-beranak main dulu keluar pakai kepiah dah. Kita pakai kepiah baru dalam berapa lama yang kebelakangan ni. Dulu kita zaman sekolah, zaman baru kerja dan sebagainya, sikat rambut ni saya kira kan, minyak rambut buah dah, layung lagi sikat di ayam tu nak bagi merlip tu mana ke. Rambut ni kan satu hiasan, benda yang kita jaga sebagai satu mahkota, satu hiasan atas kepala ni. Benda tu kita sanggup buang semua sekali atas tujuan nak tunjuk kita ni hina diri depan Allah. Cukup bagus. Cukup bagus. Benda hak kebanyakan orang jaga ni, tuan-tuan tak berapa ramai orang yang Allah tak izin kepala tumbuh rambut ni. Allahu Akbar. Dia jumpa satu orang pun ni, dia biasa jumpa dia cerah masa depan. Hari tu jumpa nampak gerubi lain macam ya. Kita pun perhati dia lama. Dia pun tanya kita balik. Dia kata, awak usah perhati dia macam tu. Nampak belai. Kita kata dia. Dia tu gelak. Tak abang. Dia tu gelak. Tapi kita tak perasan belai tentang mana. Cuma nampak belai. Lama-lama dia abang. Dia kata, Ustaz, belai tentang rambut kot dia dah. Sungguh. Pakai ubat apa ni? Naik jenuh ke dah? Tuan-tuan, bukan ubat. Apa? Svensson apa? Svensson Hair Center ke apa? Hair Center ni Svensson ke apa ke? RM8,000. Bukan pergi tanam rambut dah, pergi hubung rambut. Dia ada satu rambut artificial, rambut palsu ni, dia pergi ikat simpui lagu mana tu, dia rambut ada sikit sebanyak tu, dia buat balik jadi lagu orang ada rambut balik ni. Pergi ikat rambut tu 5 jam duduk atas bangku, daripada duduk anyam ikat rambut tu 5 jam, harga dia satu kepala RM8,000. Saya kata kat dia, satu membazirlah, yang kedua haram.
Menyambung rambut kita dengan rambut palsu ni, menyambung rambut itu hukum dia haram. Kita dah baca di Masjid Seberang Jaya dulu. Seperti mana haramnya pakai wig atas kepala. Wig yang hakim zaman British duk pakai dulu ni, macam Princess Light punya rambut buah atas kepala tu, haram hukum dia. Yang kita kata-kata, satu hang membazir dah benda karut ni hampir buang 8,000 buat benda macam ni. Yang kedua, benda ni haram pula lagi. Belanja 8,000 untuk dapat dosa, kata. Tukar. Bila pergi buat, dia kata ni baru buat ni, baru balik daripada kedai. La ilaha illallah, kata. Dia kata, kau jumpa Ustaz awal lagi, tahu gila, kata. Tentu apa jadi? Esok dia telefon balik. Dia kata, Ustaz pergi buka balik, kata. Ni pasal apa? Ingat kau pasal takut haram. Dia pergi buka balik, pasal nak sikat tak boleh, kata. Dia bangkit pagi tu, mandi apa semua, sikat tak boleh. Dia jadi jam krem macam mana tu rambut tu. Sikat, lekat, kuruk-kerak. Dia kata, hari ni MC dia kata. Dia rongkai balik. Itu duit dia bayar balik kan? Tak, dia kata, lebong 8,000. 8,000, tuan-tuan. Karut punya cerita kan. Ini masalah dia. Pasal apa ni sanggup belanja 8,000 dengan pasal apa? Pasal rambut ni bagi kebanyakan orang. Itulah dia punya hebat dia. Bila pi haji, kita pi ke Mekah buat umrah dan sebagainya, kita buang semua rambut yang ada atas kepala hak sayang ni, kita buang semua sekali. Kerana nak patuh kepada perintah Allah dan kerana nak menghina diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini paling afdal, dia kata. Begitu. Dan menghinakan diri kepada Allah sebab dia lebih lagi mengusutkan diri daripada berhias. Bermula dalil atas afdal bercukur itu ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, Ani bin Umar radhiyallahu anhuma qala, halaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa halaqa ta'ifatun min ashabihi wa qassara ba'dhum. Diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur alim, iaitu Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Itu adalah anak Sayyidina Umar. Pak dia Sayyidina Umar pun bukan calang-calang orang, anak pun hebat. Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Abdullah ni pun hebat, pak dia Umar Al-Khattab pun hebat. Maka kata dia bercukur Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Hajjatul Wada'. Kemudian daripada sudah Nabi melontak dan menyembelih hadiahnya. Dan bercukur juga satu puak daripada sahabat Nabi. Dan bergunting rambut kepala setengah daripada sahabat itu. Nabi dan sebahagian besar daripada sahabat-sahabat Nabi cukur langsung bagi botak. Dan ada sebahagian lagi pakai gunting saja. Qala Ibn Umar, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, rahimallahu al-muhalliqin marrah atau marratain, thumma qala al-muqassirin. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma lagi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoa Nabi akan orang yang bercukur dengan kata Nabi, rahimallahu al-muhalliqin. Maksud dia Nabi doa, Nabi kata mudah-mudahan diberi rahmat kiranya oleh Allah akan orang-orang yang bercukur kepala kerana tahallul. Nabi doa. Nabi bila tengok sahabat-sahabat masa tahallul cukur rambut, Nabi terus doa kepada Allah, rahimallahul muhalliqin. Nabi kata mudah-mudahan Allah bagi rahmat kepada orang yang cukur rambut. Adalah doanya itu sekali ataupun dua kali. Nabi ulang dua kali. Nabi ulang doa tu, rahimallahul muhalliqin, rahimallahul muhalliqin. Mudah-mudahan Allah bagi rahmat kepada orang yang cukur kepala dia sewaktu tahallul haji. Dan pada riwayat yang lain menyebutkan 3 kali Nabi doa kepada orang yang bercukur rambut ni. Yakni kemudian daripada berkata setengah daripada sahabatnya memohonkan doa bagi orang yang bergunting. Itu dia. Sebahagian lagi sahabat hak tak cukur ni, hak gunting sikit aja rambut ni, bila dengar Nabi sampai 3 kali doa pada orang yang cukur, mereka yang gunting Nabi tak doa. Maka mereka kata dekat Nabi, ya Rasulullah, doalah dekat kami hak gunting ni. Kami tak cukur, kami gunting sikit aja, doalah dekat kami sama. Maka berkatalah Nabi pula pada kali yang keempatnya, kira-kira begini, diturunkan rahmat kiranya bagi orang yang bergunting kepalanya.
Nabi doa rahmat 3 kali kepada orang yang cukur rambut. Sehinggalah sahabat yang gunting rambut saja ni minta Nabi doa, barulah Nabi doa dekat orang yang gunting rambut sekali saja. Daripada hadis ini ulama buat kesimpulan bahawa cukur lebih afdal daripada gunting. Ini yang kata kaedah istinbat hukum dalam agama. Kaedah nak menyimpulkan satu hukum dalam agama, ini kaedah dia. Berdasarkan hadis ni, maksudnya apa? Maksudnya hukum bercukur itu lebih lagi dituntut, sunat yang dituntut berbanding dengan orang yang potong rambut sikit saja. Begitu. Kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Ibni Abbas dan Ibni Ummi Husain dan juga Abi Sa'id dan Abi Maryam dan Habashi dan Junadah dan Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dan kata dia lagi, ini hadis hasan lagi sahih. Bawah tu dia kata Abu Isa, dan bermula amal atas ini hadis di sisi ahli ilmi akan mencukur kepala, dan bergunting itu memikirkan mereka itu akan yang demikian, memandai jua daripadanya, dan ialah perkataan Sufyan As-Sauri dan Syafi'i dan Ahmad dan Ishaq. Imam Syafi'i pun kata bercukur lebih baik daripada bergunting. Dan bawah tu sama aja. Tuan-tuan tengok tajuk hak bawah tu. Dia kata bab ma jaa fi karahiyatil halq lin nisa. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis tegah cukur bagi perempuan. Perempuan pun mengaji malam ni aku pun nak cukur juga, dia kata. Nah, perempuan tak. Nabi larang pula orang perempuan cukur. Kita saya bacalah, kita tengok hadis di atas tu aja hadis dia. An Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tahliqal mar'atu ra'saha. Daripada Ali, kata dia, telah menegah dan melarang Nabi sallallahu alaihi wasallam orang perempuan daripada mencukur kepala dia. Itu hadisnya. Mana orang perempuan tidak disunatkan untuk cukur kepala. Tentang buka tulis muka surat 210. Tajuk-tajuk sebelum tu adalah tajuk-tajuk ulangan. Dia nak cerita pasal bilakah masa akhir talbiyah labbaik Allahumma labbaik. Bila berakhir masa, kita dah bincang bab talbiyah sepenuh nak nasi dah itu ni. Dia ulang balik lagi sekali. Jadi tak payah baca dah. Kan? Bab talbiyah ni. Bila berhenti masa untuk talbiyah mula bila? Talbiyah kita cek balik, kita baca dah dulu ni. Kalau tak ingat nak baca juga lagi. Talbiyah dia bermula sebaik-baik sahaja kita niat ihram. Mula talbiyah. Kita sampai di miqat, kita naik kapal terbang. Bila sampai di miqat, dia buat pengumuman atas kapal terbang. Kita sedang memasuki kawasan miqat bagi haji, dia kata. Pakat niat. Lepas daripada kita niat ihram tu, sunat kita labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Duk tak kapal terbang tu sebut yang tu. Sampai di airport Jeddah pun duk tunggu custom, duk tunggu immigration, duk tunggu apa nak selesai ni. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Kita nak deras pun boleh, kita nak sorang-sorang pelan pun boleh. Kita nak jadi tekong pun boleh. Kapal terbang dia bagi. Tentang bangkit pergi dekat kawan tu buat pengumuman tu, kata minta mikrofon tak, dia kata buat apa? Saya nak talbiyah. Dia bagi. Dia bagi. Pegang. Labbaik Allahumma labbaik. Pakat dia ikut kita. Dengan pilot depan pun nanti talbiyah sekali. Boleh? Tak ada masalah apa. Sampai di Jeddah, sampai di apa, kita boleh bertalbiyah. Bagi orang yang buat haji ifrat, bertalbiyah daripada niat ihram di miqat atas kapal terbang tu, bertalbiyah sampailah dia dah pergi dah pada Arafah, bertolak daripada Arafah mai Muzdalifah, Muzdalifah mai di Mina. Sampai di Mina, bila melontang aja Jamratul Aqabah, mula melontang tu berakhir masa untuk talbiyah. Berakhir masa untuk talbiyah. Bagi orang yang buat haji tamattu', bila dia naik kapal terbang sampai dekat miqat, niat saja ihram, terus talbiyah. Terus talbiyah. Talbiyah dia berjalan terus sampailah bila dia masuk Mekah, dia sampai di hotel letak barang, dia masuk pergi tawaf. Bila tawaf, sampai aja dekat Hajarul Aswad, pusingan pertama tu, sampai aja dekat Hajarul Aswad, dia istilam aja Hajarul Aswad, berakhir masa talbiyah. Itu bagi orang yang buat haji tamattu'.
ataupun bagi orang yang saja-saja pergi ke Mekah untuk buat umrah, macam orang buat haji tamattu. Daripada dia ni ihram macam kapal terbang, dia bertalbiyah sampailah di Jeddah, sampai di Mekah, sampai dia tawaf. Bila sampai saja Hajarul Aswad, istilam aja, berakhir masa untuk talbiyah. Dia ringkas gitu aja. Jadi tajuk ni tak payah baca. Dia nak cerita benda tu aja. Berapa saya 210. Bawah sekali bab ma jaa fi haji sabi. Ini baca bila. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang menyebutkan haji kanak-kanak. Orang yang ada duit lebih nak buat anak, pergi sekali dengan dia buat haji. Macam mana cerita? Ketahuilah saudaraku, bermula kanak-kanak itu tidak wajib atasnya mengerjakan haji. Hak tu dulu nak abang. Budak-budak tak wajib sebab dia belum balik. Dia belum lagi wajib buat haji. Dan tersimpul haji baginya lagi sah dia. Tapi kalau buat haji dia sah. Tersimpul maksudnya sah haji dia. Tetapi tiada memadai akan dia hajatul Islam. Tetapi kewajipan haji tak gugur. Dia balik, dia kena pergi lagi sekali. Mak pak dia bawa dia pergi, masa tu dia baru darjah 1, tak balik lagi. Budak darjah 1 ni belum balik, tapi dah mumayyiz. Mumayyiz maksudnya dah cerdik, dah reti dah, nak beza baik buruk dah reti dah. Ini budak mumayyiz. Budak yang macam ni, kalau mak pak bawa pergi buat haji, dia buat haji, haji dia sah, pahala dapat ke mak pak. Tapi kewajipan haji atas dia tak gugur. Esok bila dia akil balik, dia masih dianggap tak buat haji lagi. Dia kena pergi buat haji lagi sekali. Itu cerita dia. Yang ni apabila balik dia, wajib atas dia mengerjakan hajatul Islam. Bila balik dia wajib kena pergi Mekah buat haji lagi sekali. Dan jatuh haji pada masa kanak-kanaknya itu haji sunat juga. Dia kata, pergi masa belum balik ni sunat lah, dapat pahala sunat aja. Bermula dalil atas ketiadaan wajib haji bagi kanak-kanak, dan dalil tersimpulnya ialah seperti hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, an Jabir bin Abdullah qal rafa'tu imra'atun sabiyan laha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah ali hadha hajjun qala na'am walaki ajrun. Diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi SAW yang rapat dengan Nabi. Nama dia Jabir bin Abdullah. Ini sahabat Nabi. Dia kata Jabir bin Abdullah ni sahabat yang rapat dengan Nabi. Imam Jabir. Dia inilah yang duk cerita kata bila Hajjaj main ke masjid kampung dia, sedangkan panglima Hajjaj ni jahat. Main masjid kampung dia, Hajjaj ni nak jadi imam, dia bagi Hajjaj jadi imam. Jadi makmum ni tak puas hati lah. Makmum kata apa ni imam ni yang pergi bagi dekat orang jahat jadi imam. Dia pun jadi berasa mengkelan nak berimam dengan dia ni. Tapi dia bagi. Sedangkan dia orang hebat, berilmu, orang yang dia bagi. Bila orang tanya dia, dia baca hadis Nabi. Tidak salah. Dia kata orang-orang yang jahat-jahat ni jadi imam, tidak salah. Kita boleh ikut. Dia semayang, dia jadi imam, kita boleh ikut. Kita dari segi sah batal semayang kita tak ada sangkut dengan dia. Soal dia dengan Tuhan tu soal lain. Kan? Benda ni kita kena sebut. Sebab dalam masyarakat pun kadang jadi benda macam ni. Kan? Di masjid nak semayang, tengok-tengok Allah dia ni imam mufarakah, semayang tak berimam. Pasal apa? Pasal dia tak setuju dengan kawan tu. Dia kata kawan tu jahat. Hajjaj lagi jahat. Hajjaj ni yang kata panglima Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ni, dia bunuh orang alim, dia lempar dalam telaga Tamdah. Jahat sampai peringkat tu. Dia jadi imam, ulama yang besar-besar yang ada pada zaman dia ikut dia. Ikut dia, dan mereka tidak ulang sembahyang. Ini satu benda kita kena faham. Dan katanya mengangkat seorang perempuan akan anaknya yang laki-laki kepada Nabi SAW pada masa Nabi SAW melalui kenderaan perempuan itu. Dan perempuan itu ada di dalamnya. Satu perempuan duduk dalam satu kenderaan. Kenderaan zaman tu bukan kereta lah. Unta buat bangsai atas belakang unta tu. Perempuan ni duduk dalam tu. Nabi SAW lalu kot tepi kenderaan perempuan ni duduk.
Perempuan ni pun dapat tahu, kata Nabi lalu tepi kenderaan dia. Lalu kata perempuan itu, siapa melalui kenderaanku ini? Dia kata, siapa lintah tepi tadi ni? Maka kata orang, ialah Rasulullah SAW. Dia berasa ada orang lalu tepi kenderaan dia. Dia tanya orang yang duduk tuntun kenderaan dia ni. Dia kata, siapa lalu tadi? Orang ni kata Nabi, yang lalu tadi Nabi. Maka perempuan itu pun menarik anaknya, menunjukkan kepada Nabi SAW. Seraya katanya, ya Rasulullah, adakah bagi budak ini haji? Oh, dia pun ambil kesempatan. Nabi lintas tepi kenderaan dia naik, dia ambil anak kecil dia duduk sama dengan dia dalam bangsa itu, dia ambil, dia suruh keluar daripada bangsa dia duduk atas kenderaan ni. Dia terus kata, ya Rasulullah, ni anak aku kecil lagi, kalau aku bawa dia pergi buat haji, sah ke tak haji dia ni? Dia tanya macam tu. Kerana budak ini kecil lagi, maka tiada baginya cukup umur. Dia kata, dia ni kecil lagi, tak cukup umur lagi, aku boleh dukung dia lagi. Kalaulah dia ni buat haji, sah ke tak haji dia? Apabila didengar oleh Nabi SAW ke pertanyaan perempuan itu, maka dengan segeranya Nabi menyahut. Sabda Nabi, bahkan baginya haji. Dan tersimpul ia. Itu dia. Nabi kata, ya, budak pun kalau pergi buat haji, sah haji dia. Dan bagi engkau pahalanya, kerana engkau yang menyusah payah memelihara dan membawa dia dan menanggungnya, dan memeliharakan daripada yang mendatangkan mudarat ke atasnya, dan memperbuatkan barang yang diperbuatkan dia oleh orang-orang yang ihram. Itu dia. Nabi kata pahala dapat dekat mak. Pasal mak lah susah payah bawa dia, budak tuan-tuan bawa pergi. Kan, tuan pergi musim orang duk buat umrah di Mekah. Dah budak ni sa'i, bukan sa'i kuat atas lantai ni. Dia sa'i tu kuat atas apa? Hak lorong orang sakit tengah tu. Sa'i Safa Marwah tu, jalan kaki pi patah balik. Tengah tu lorong hak wheelchair ni, kursi roda tu lalu. Dia ada buatlah apa orang panggil, macam tebin-tebin. Dia lari kuat atas tu. Yang kata budak-budak ni, dia lari kuat atas tu. Sah ke tak lari kat dia tu? Sah. Janji lari Safa ke Marwah kan. Sampai hujung sana, nampak dia dukung turun, pergi sampai dekat, bagi sampai dekat Marwah tu, saya patah balik, angkat dia bagi naik dia tu, lari kat dia tu pula. Kan? Budak-budak pergi buat macam tu, Nabi SAW kata sah haji dia. Pahala dapat dekat mak dia. Kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Ibni Abbas dan bermula hadis Jabir itu gharib. Kemudian bawah tu dia kata katanya satu hadis lagi, Anis Sa'id bin Yazid qala hajja bi abi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada' wa ana ibnu 7 sinin. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur dengan nama As-Sa'id bin Yazid. Katanya telah naik haji dengan aku, bapa aku serta Nabi SAW pada masa Hajjatul Wada'. Dan aku budak yang berumur 7 tahun pada masa itu. Ni sahabat Nabi yang bernama As-Sa'ib ini, dia kata dia pun pergi buat haji, dia pergi dengan pak dia, dan memang pergi sama dengan Nabi masa Nabi buat haji Hajjatul Wada' ni. Pergi sekali. Aku baru 7 tahun masa tu, aku buat haji macam mana pak aku buat juga. Kalau tak boleh, Nabi tentu larang. Bila Nabi tak larang, makna boleh. Dia kata. Ini satu lagi hadis. Begitu. Baik, kemudian di bawah tu, dia tulis haji itu tidakkah wajib atas kanak-kanak? Itu masalah 424 tu. Haji itu tidakkah wajib atas kanak-kanak? Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala di dalam Al-Um, tiada wajib atas kanak-kanak itu haji, sehinggalah balik ia dengan mimpi. Dan kanak-kanak yang perempuan itu balik dengan haid pada barang mana tahun, atau sempurna kanak-kanak laki-laki dan perempuan umur 15 tahun, maka apabila sampai keduanya cukup 15 tahun umurnya, ataupun datang haid ataupun mimpi, nescaya wajib atas keduanya mengambil haji. Dia kata, lagi tak balik, lagi itu tidak wajib mengerjakan haji. Dan baliak ni dia kata boleh berlaku bagi budak lelaki, berlaku baliak dengan cara mimpi. Bagi budak perempuan berlaku baliak dengan cara datang haid. Ni sampai umur 15 tak mimpi, sampai 17 tak mimpi, kira baliak juga dia kata.
something wrong lah dia ni. Dia kena makan ubat abang best. Ada juga ubat nama macam tu. Baik. Kemudian dia kata haji kanak-kanak itu tersimpulkah ia dan adakah berpahala? Itu kita baca dah dalam hadis, dia tak faham dah. Kalau budak-budak buat haji, tersimpul haji dia, maksud dia sah. Pahala ada tak? Ada. Siapa dapat? Mak dia dapat. Jadi tak payah baca dah yang tu. Baik, bawah sekali. Masalah haji kanak-kanak tu siapa yang ihramkan dia? Budak-budak. Dia tak erti nawaitul hajjah wa ahramtu bi, dia tak erti budak-budak. Kan? Kita suruh dia ikut kita, dia ikut lah. Lagi dia kata saja aku mengerjakan haji 4 rakaat pula. Dia kata dia nanti budak-budak kan. Dia biasa dengan semayang. Semayang maghrib 3 rakaat, syak 4 rakaat apa semua kan. Saya saja aku mengerjakan haji dan berihram dengannya 4 rakaat pula. Dia main ikut suruh pula. Jadi bagi budak yang sampai nak sebut ihram ni tak boleh dah sebut. Macam mana nak buat kat budak-budak ni? Kata sahibul muhazzaq rahimahullahu ta'ala, jika ada kanak-kanak itu mumayyiz. Mumayyiz maksudnya cerdik dah. Kalau dia nampak api, dia tak pergi pegang. Kalau dia tengok najis, dia tak pergi tepuk ambil bola mulut. Itu budak sudah mumayyiz. Maka boleh ia ihram dengan izin walinya. Maka dia sendiri boleh niat ihram. Kalau dia dah mumayyiz, dah cerdik dah. Maka yang demikian itu sahlah ihramnya. Sah ihram dia. Dan jika ihram dia dengan tidak izin walinya, kata Abu Ishaq, sah ia sebagaimana sah ihramnya dengan sembahyang. Dia sama lah. Kalau pak dia tak bagi dia niat ihram pun, dia niat dia sah juga. Sobat tu aja dia kata. Dan kata kebanyakan ashab kita tiada sah. Ada pendapat kata tidak sah. Jadi kalau pak bawa dia nak pergi ke Mekah, nak buat umrah ke apa ke, takkan pak tak izin dia niat ihram. Sudah tentulah bawa pergi tu dengan niat nak suruh anak buat ihram, nak suruh anak buat umrah. Jadi sudah tentulah dia mengizinkan anak dia niat ihram. Dia tak timbul masalah ni. Masalah dia kata haji kanak-kanak itu bolehkah diihramkan oleh bapa dan lain daripada ibunya? Boleh tak boleh kita tolong niat ihram bagi dia? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam syarah Al-Muhazzaq. Untuk Imam Nawawi ni dia orang hebat lah. Imam Nawawi ni kitab dia tulis saja ni tak tahulah berapa banyak kitab. Dan tiap-tiap satu kitab ni tak tahu berapa jilid. Ni yang dia kita duk baca Bahrul Mazi ni duk jumpa lah syarah Al-Muhazzaq. Syarah Al-Muhazzaq tu semua An-Nawawi. Sahih Muslim kan. Dia kata dan berkata An-Nawawi di dalam Sahih Muslim. Sahih Muslim tu Imam Nawawi yang tulis. Jilid dia lebih banyak daripada Bahrul Mazi kita ni. Imam Nawawi ni. Tapi mati umur 48. Mati muda. Mati umur 48. Dan dia tak menikah. Dia tak menikah. Maka tidak ada zuriat. Tidak ada anak. Ni Imam Nawawi ni. Kita kerap dah bila baca Bahrul Mazi ni, jumpa Imam Nawawi. Dan dia adalah imam mujtahid bermazhab Syafi'i. Dia mazhab Syafi'i. Dia sangat kuat mempertahankan mazhab Syafi'i. Ini Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Baik, dia kata dan berkata Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam syarah Muhazzaq, telah ittifaq ashab kita atas bahawasanya bapa boleh ia mengihramkan anaknya. Bapa boleh. Dan boleh ia izinkan anaknya ihram. Dan dia boleh suruh anak dia sendiri niat ihram. Dia nak tolong niat bagi anak dia pun boleh. Dia boleh suruh anak dia sendiri niat. Bapa boleh. Dan sudah ittifaq mereka itu akan datuk laki-laki itu seperti bapa kepada yang demikian. Yang ni pada ketika tiada bapa. Kalau pak tak ada tuan boleh. Tuan syaratnya tuan pak kepada pak. Boleh. Dan yang dikehendaki dengan tuan itu ialah bapa bagi bapa. Boleh juga. Sama macam kes wali lah. Bila pak tak ada tuan, boleh ambil alih mewalikan cucu perempuan dia nak kahwin. Tuan mesti tuan belah pak. Begitu. Dan turun bawah sekali. Itu contoh tu. Ihram wali bagi kanak-kanak tu bagaimana cara dia? Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam Majmu'. Ini lagi satu kitab dia tulis. Kitab Majmu' ni pun tuan-tuan, jilid dia lebih daripada jilid Bahrul Mazi. Tu dia yang kata Majmu' ni. Dan tu, dia dan tulis tu. Allahu Akbar kan.
Saya dan beli aja kitab tu. Baca pun tak ada. Kan? Tapi beli, jangan tak beli. Beli, bagi anak. Kadang-kadang bila masuk dalam bilik tu tengok, takut. Kan? Takut apa? Yang pertama, kita tak boleh nak tulis kitab macam mana ulama-ulama besar dulu tulis. Memang tak boleh tulis kitab. Baca pun tak ada. Aduh, teratur lah yang kata orang yang berilmu akhir zaman ni teratur aja. Cakap pandai. Kan? Tapi hasil tak nampak pun. Ulama-ulama dulu ni yang kata Imam Nawawi, yang kata Imam Asy-Syafi'i ni, tengok kitab mereka tulis tu saja. Kita tengok kitab tu, tahu dah ilmu mereka terang mana. Tengok kitab saja. Buka kitab, baca, habis. Tak ada apa. Kita ni nak banding dengan dia ni, ilmu kita ni tak ada banyak tik kuku dia ni. Patutkah, kan patutkah kita lah ni tiba-tiba hidup nak cakap macam nak menghina ulama-ulama yang hebat-hebat ni? Tak boleh. Saya tak boleh. Bahkan Nabi kata apa adalah hadis riwayat daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Nabi kata iza fa'alat ummati 15 khaslah halla bihal bala. Nabi kata bila umat aku buat 15 benda ni, halal bala Allah turun. Last sekali dia kata apa? Wala'ana akhiru hadhihi al-ummah awwalaha. Di antara syarat bala Allah turun, bala Allah nak turun ni ialah apabila umat akhir zaman menghina, melaknat, merendah-rendahkan umat yang dahulu kala. Bila umat hari ni ilmu tak sebanyak mana, tiba-tiba hidup peleceh Imam Nawawi, bala Allah akan mai dalam masa yang sebentar. Dia kata, ini peringatan-peringatan daripada agama kita. Baik. Dia kata di situ, ihram wali bagi kanak-kanak bagaimana cara dia. Kata Imam Nawawi di dalam Majmu', ini satu cawangan. Telah berkata Syekh Abu Hamad dan Al-Ashab, bermula sifat ihram wali daripada kanak-kanak itu, iaitu berniat ia menjadikan kanak-kanak itu orang yang ihram. Bapa tolong niat bagi pihak anak. Niat kata anak dia ni dalam ihram, maka jadilah kanak-kanak itu orang yang ihram dengan sebab niat bapa tadi. Gitu. Dan kata Qadi Abu Tayyib, ia niatkan baginya dan berkata, ya, bapa ni kata aqadatul ihram, aku simpuikan ihram bagi anak aku ni. Sah dah ihram dia. Sah dah ihram bagi anak ni, automatik anak tu dah ada dalam ihram. Maka jadilah budak tu orang yang dalam ihram. Dan dengan yang demikian itu, sebagaimana masalah apabila akadkan nikah baginya, maka jadilah ia berkahwin dengan demikian itu. Sama macam bab nikah kita baca di Seberang Jaya, sama aja. Bila pak pergi kata kat orang, dia kata, ni aku bagi hang nikah dengan anak perempuan aku ni. Anak dia masa tu duk boleh dukung lagi. Dia pergi kata dah dekat satu kawan dia, lelaki-lelaki ni, aku bagi hang nikah dengan anak perempuan aku ni. Anak baru umur 4 tahun masa tu. Dia pergi kata kat orang, aku bagi hang nikah dengan anak aku ni, umur 4 tahun ni. Ada saksi duduk dengar, sah akad itu. Macam mana mudahnya akad nikah, macam itulah mudahnya niat ihram bagi kita yang bapa nak tolong niat bagi anak yang kecil yang belum balik ni. Dia macam tu. Baik. Kemudian tuan-tuan buka muka surat sebelah. Atas sekali kita baca masalah haji kanak-kanak tu bagaimana membawanya. Kata Imam Nawawi di dalam Syarah Al-Muhadzab. Syarah Muhadzab kitab dia lagi. Majmu' pun kitab dia. Sahih Muslim pun kitab dia. Syarah Sahih Muslim tu kitab dia. Kata Imam Nawawi di dalam Syarah Al-Muhadzab, telah berkata ashab kita, manakala jadi satu kanak-kanak itu muhrim. Tu muhrim tu. Itu sebab kita tak boleh kata ni muhrim saya ni. Muhrim ni maksud dia apa? Tu dia kata kanak-kanak itu muhrim dengan ihramnya. Muhrim maksudnya orang yang dalam ihram. Yang tu kita kata mahram. Mahram maksudnya kau kita, adik perempuan kita, ini mahram kita. Mahram, bukan muhrim. Ataupun Arab kata juga muharram. Muharram juga makna dia mahram. Selain daripada muharram makna bulan, bulan muharram. Muharram juga makna dia mahram.
Baik, manakala jadi satu kanak-kanak itu muhrim, maksudnya orang yang di dalam ihram, ataupun ihram daripadanya oleh walinya, nescaya memperbuat ia dengan sendirinya akan barang yang kuasa ia memperbuatnya. Budak ni bila dia niat ihram saja, ataupun bapa dia tolong niat ihram bagi dia, maka dia jadi macam orang tua-tua yang di dalam ihram. Dia kena pakai pakaian ihram dan dia tertakluk kepada pantang larang ihram. Budak tu, walaupun dia budak, mak pak dia kena jaga dia. Apa boleh buat, apa tak boleh buat, macam mana kita kena jaga, macam tu budak-budak kena jaga. Begitu. Dan memperbuat oleh walinya akan barang yang tiada kuasa oleh budak tu. Kalau dia tak boleh buat apa-apa benda, dia nak melontar tak boleh misalnya, pasal dia kecil, mudarat bagi dia dan sebagainya, maka pak boleh tolong buat bagi dia. Ini bagi kes budak-budak. Bapak boleh tolong buat bagi pihak dia. Gitu. Untuk tengok bawah sekali. Masalah dia kata melontar kanak-kanak di jumrah dan hadisnya. Ni kata dia. Telah dikeluarkan oleh At-Tirmizi akan satu hadis yang menunjukkan bahawasanya kanak-kanak itu dilontarkan oleh walinya. Bukan lontar budak tu masuk ke dalam sawah tu. Tu ayat tu modul ni. Dia kata bahawasanya kanak-kanak itu dilontarkan oleh walinya, bukan pak dia pegang dia cempung dia pak masuk dalam tu. Tak, maksudnya pak dia tolong lontar bagi kat dia. Dia nak lontar tak boleh, pak dia tolong lontar bagi kat dia. Itu maksud dia. Silap yang tu pula, bawa anak itu sampai dekat, dia cempung anak dia, punggai masuk dalam tu. Karun. Dia kata, dan perempuan-perempuan itu tiada menyaringkan akan talbiyahnya. Dan orang perempuan pun tak disuruh menyaringkan talbiyah ni. Kita baca dah dulu. Talbiyah orang perempuan ni tak disuruh deras. Orang lelaki sunat talbiyah deras. Orang perempuan ni bagi dengar dia ya. Sudah. Baik, hadis dia an Jabir radhiyallahu anhu qala kunna idza hajjajna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fakunna nulabbi 'anil nisa wa narmi 'anil sibyan. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia rapat dengan Nabi, nama dia Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Kata dia adalah kami tak kalau naik haji kami serta Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka adalah kami mengucap talbiyah, ganti perempuan-perempuan mengucap talbiyah. Itu dia. Orang perempuan hampa tak payah talbiyah deras-deras, orang lelaki tolong talbiyah deras bagi ke depa. Dan kami melontar jumrah sebagai ganti kepada kanak-kanak melontar jumrah itu. Budak-budak nak melontar payah, maka pak tolong lontar bagi kanak. Maknanya pak boleh tolong buat ibadat tu bagi kanak dia. Begitu. Kemudian yang berikutnya tu adalah ulangan pada benda-benda yang sama. Tuan-tuan buka muka surat 217. 217. Bab ma jaa fil haji 'an syekh al-kabir wal mayyit. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang menyebutkan haji daripada orang tua yang sangat-sangat tua dan orang yang mati. Ini pula. Kalau orang mati tak dan buat haji. Bini dia ke, anak-anak dia ke, apa ke semua nak tolong buat haji bagi si mati yang mati tak ada buat haji. Ataupun buat haji bagi orang tua yang memang pada adatnya tak boleh buat dah. Terlampau uzuk dah badan ni nak pergi ke Mekah. Haji ni ibadat fizikal pun ada, segala-gala dah dalam ibadat haji. Terlampau tua sangat pun pergi jadi mudarat. Ini babnya. Ketahuilah saudaraku, orang yang sangat-sangat tua itu pun wajib haji ke atasnya. Walaupun dia dah tua tak larat dah, kalau tak pergi lagi buat haji, wajib kena pergi buat haji. Macam tu. Dan begitulah orang yang wajib haji atasnya, maka mati ia dengan beberapa syarat yang lagi akan datang. Macam tu juga orang yang mati sedangkan dia tak ada nak buat haji, maka dia tetap kewajipan buat haji tertanggung atas belakang dia walaupun dia dah mati. Begitu. Maka boleh dihajikan atas keduanya bagi orang ini, sebagaimana tafsir dalam masalah yang akan diterangkan lepas ini. Macam mana cara nak buat haji pada orang tua tak larat buat, dan juga kepada orang yang sudah mati. Bermula dalil atas wajib haji ke atas orang yang sangat tua, dan boleh dihajikan itu iaitu seperti dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia anil fadli
Fadl ibn Abbas anna imra'atan min Khas'am qalat ya Rasulullah inna abi adrakathu faridatullah fil haji wa huwa shaykhun kabir la yastati' an yastawiya ala dhahril ba'ir qala hujji anhu. Diriwayatkan kepada seorang sahabat Nabi SAW yang juga merupakan sepupu yang ditunggangkannya bersama-sama dengan Nabi di atas satu unta Nabi di hadapan dan ia di belakang pada masa Hajjatul Wada. Itu dia. Ni sahabat Nabi ni Al-Fadl. Al-Fadl ni bukan setakat sahabat, bahkan dia ni adalah sepupu Nabi. Tentang kita duk baca tafsir di masjid ni kot, yang cerita tentang Al-Abbas ni, cerita pasal perang Tabuk. Al-Abbas pak penakan Nabi, kita tu baca lah dulu. Dia ni kan lambat masuk Islam. Masjid ni kan kita baca, lambat masuk Islam sampai waktu dia kena tangkap. Bila berlaku perang Islam dengan kafir, Al-Abbas kena tangkap. Bila Al-Abbas kena tangkap ni, Nabi sangatlah duka cita, sebab Al-Abbas ni pak penakan dia. Tapi oleh kerana dia menyebelahi pihak kafir dan dalam perang dia kena tangkap, Nabi cukup sedih. Tapi Nabi nak lepas, orang lain duduk dalam, yang pergi lepas. Jadi kesedihan Nabi ni Sayyidina Umar boleh kesan. Bila Sayyidina Umar tanya Nabi, Nabi abang betul. Nabi kata, bolehkah kamu bayangkan bagaimana aku ni boleh bergembira sedangkan pak penakan aku duduk ada dalam lokal. Ya, ini Al-Abbas ni. Anak Al-Abbas ni ada seorang nama dia Al-Fadl. Kalau tuan-tuan baca hadis, pagi Nabi nak wafat tu, pagi kewafatan Nabi nak wafat 12 Rabiul Awal tu, tahun Nabi nak wafat tu, pagi tu Nabi yang dah berapa hari tak pergi semayang di masjid sebab uzur. Rumah tepi masjid je, nak mai tak boleh, dah uzur. Pagi Nabi nak wafat tu, Nabi pergi semayang masjid. Orang yang memapah Nabi, tolong bawa Nabi pergi semayang di masjid ni, salah seorang ialah Al-Fadl ni. Al-Fadl ni, dia salah seorang yang pergi papah Nabi ni, bawa Nabi ni pergi keluar semayang di masjid pagi tu. Jadi Al-Fadl ni juga semasa Nabi buat haji, Nabi buat haji sekali aja dalam hidup dia. Masa Nabi buat haji tu, Nabi naik unta tu, Nabi buh Al-Fadl sama dengan dia di atas belakang unta ni. Dia kata di situ dia ni sepupu yang ditunggangkannya bersama-sama dengan Nabi di atas satu unta Nabi. Nabi di hadapan dan dia di belakang. Istimewa. Boleh dapat naik kenderaan sama dengan Nabi ni istimewa lah tuan-tuan. Berapa ramai sahabat ada ni, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman yang bukan kecil jasa kepada Nabi. Nabi ambil Al-Fadl ni naik satu kenderaan dengan Nabi, istimewa. Jadi Al-Fadl meriwayatkan hadis ni. Nama dia Al-Fadl bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahawasanya seorang perempuan daripada satu kabilah yang masyhur dengan nama kabilah Khas'am, datang ia kepada Nabi SAW kerana nak tanya kepada Nabi satu hukum. Lalu kata dia, ya Rasulullah, bahawasanya bapa saya telah mendapat akan dia oleh satu fardu Allah, yakni pada haji, dan bapa hamba tu satu orang tua yang sangat-sangat tua. Maka tidaklah kuasa bapa saya duduk di atas belakang unta, yakni tak kuasa bapa saya nak menunggang oleh kerana tuanya bapa saya ni. Maka adakah boleh saya kerjakan haji ganti kepada dia? Sabda Nabi SAW bagi menjawab pertanyaan perempuan itu, iaitu, kerjakanlah olehmu wahai perempuan akan haji daripada bapakmu itu, maka iaitu tidak ada apa salahnya, asalkan cukup syaratnya seperti yang akan datang tafsirnya ini. Itu dia. Satu perempuan hidup zaman Nabi, bila turun ayat Quran yang mewajibkan haji, lillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Bila turun ayat kata haji ni wajib buat, masa turun ayat tu tupak dia ni dah tua dah, tak larat.
Turun aja ayat, siapa orang Islam wajib kena buat haji. Dia tak ada kira tua muda dah, akil balik, semua masa tu automatik wajib buat haji. Tapi ayat tu turun, pak perempuan ni dah tua sangat dah, tak larat dah nak pergi buat haji. Jadi anak dia main tanya Nabi, anak dia kata, pak saya ni macam mana? Ayat tu turun, dia dah tua sangat dah, jangankan nak main buat haji, nak naik kenderaan pun tak larat dah pak saya ni. Kita dan satu hari jadi lalu betul. Jadi tua, panjang umur jadi. Panjang umur jadi. Lah boleh duk semayang steady tegak begitu, esok tak boleh lah. Dia bongkok, tak boleh. Rokok, dia tak sujud tak mungkin lah. Kes semayang duduk lepas tu tak boleh. Tua. Jadi pak kepada perempuan ini, bila turun ayat wajib haji, dia dah tersangat tua, tak boleh dah. Anak dia pergi tanya Nabi, Nabi kata tak apa, kamu sebagai anak, kamu boleh tolong buat haji bagi dekat bapa kamu. Begitu. Kata At-Tirmizi, daripada bab ini ada riwayat daripada Sayyidina Ali dan Buraidah dan Husain dan Auf dan Abi Razin Al-Uqayli dan sebagainya. Bawah tu dia duk cerita lagi tentang cerita orang-orang yang tua tak larat ni. Tengok masalah, dia kata orang ma'ruf, iaitu orang yang lemah pi haji dengan sendirinya. Bagaimana rupa orangnya? Yang kata orang lemah ni, lemah terletak mana? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam Syarah Al-Muhazzab, bermula orang yang lemah uzung itu begini. Satu, orang yang lemah akan sebagai lemah yang tiada diharapkan hilang kerana sangat tua. Terlampau tua dah. Umur dah 80 lebih dah. Jadi kalau lah umur 82 pun dah tak larat dah, takkanlah kata nanti umur 90 kopi. 82 pun tak larat, nak tunggu 90, adat katanya lagi tak larat dah. Kalau 82 tak larat, 90 dia cedah balik, ini luar biasa. Tapi kalau Tuhan nak bagi, dia boleh bagi. Tapi adat katanya tak boleh lah. Jadi orang macam ni masuk golongan pertama. Dia sangat tua. Makna kata kalau nak tunggu lepas tu nak pergi memang tak ada masalah. Pasal lah ni pun dah tak larat dah, ke depan lagi tak larat. Itu satu golongan. Ataupun ketiadaan setengah anggota, ataupun tiada cukup kekuatan tubuh, ataupun dia ni jenis cacat. Cacat tak ada kaki langsung ni. Kepala, tangan, sampai kat pinggang ni habis. Tak ada kaki. Tuan-tuan tengok Kihat di Jitera mana. Budak timun tu. Keluar lah surat abang, dia tulis budak timun. Dia cuma ada kepala, ada tangan dua sempurna elok, badan apa semua sampai kat pinggang habis. Tak ada apa dah. Jadi centimun dia kat ujung. Daripada mula beranak macam tu sampai dah masuk sekolah. Mak pak pula ditakdirkan miskin sampai tak tahu nak abang punya miskin susah. Duk bawa anak pergi sekolah buah dalam besen. Dia beli besen di pekan hari mana ke, bubuh anak dalam besen tu, bawa besen tu pergi hantar anak pergi sekolah. Orang boleh tak nampak. Kesian betul. Tak ada siapa berasa nak tolong bagi kursi roda dan sebagainya. Sampai masuk sekolah dah jadi macam tu. Duk di Jitera pula tu. Kan? Nak baca mana? Oh, keluang surat abang, dia pakai berebut nak bagi kursi roda sampai tak menang pula dah. Keluang cerita dia dalam surat abang ni berebut, orang perseorangan nak bagi, syarikat nak bagi, apa semua pakai nak bagi. Sampai tak menang nak naik kursi roda pula. Yang sekian punya lama siapa pun tak peduli kat dia. Nama dia tak ada di kebajikan masyarakat, kesian betul. Dan tengok, inilah. Di celah-celah masyarakat ada kes-kes yang seumpama. Kan? Kalau orang hak macam ni, dia akil baligh, dia kena tak buat haji? Kena. Dia wajib buat haji. Tapi memandangkan keadaan fizikal dia, kaki tak ada dan sebagainya, pendek kata nak pergi buat haji ni jadi mudarat, jadi susah. Maka dia masuk golongan pertama, golongan yang tak nampak jalan lah. Kalau dia nak pergi buat haji, tak nampak jalan. Begitu. Yang kedua, dia kata golongan tua yang tiada upaya duduk atas kenderaan, melainkan dengan kesusahan yang amat sangat. Yang kedua ni golongan tua. Golongan pertama tadi golongan lemah. Mungkin dia umur muda tapi sakit ataupun cacat, kaki tak ada dan sebagainya. Golongan yang kedua ni orang tua. Kerana tua dia tak dapat pergi. Dan golongan ketiga orang muda yang kejadiannya kurus kering pula dah.
Dia muda, umur muda apa semua. Angin pupuk berebah 2-3 tempat. Kurus dah, sudahlah kurus, kering lagi. Teruk lah kan. Buka kipas angin ni, dia duduk semayang, duduk melayang. Teruk sangat. Sampai lagu tu nak pergi buat haji lagu mana. Maka tiada kuasa duduk di atas kenderaan melainkan dengan kesusahan yang amat sangat. Kurus sangat. Duduk naik tangga kapal terbang, angin pupuk jatuh bawah, naik pula angin pupuk jatuh bawah, naik. Karut sampai macam tu. Kalau sampai macam tu, pendek kata payahlah. Nak pergi ke Mekah buat haji payah. Itu yang dimaksudkan dengan orang-orang yang lemah tak boleh buat haji. Itu maksud dia. Baik, orang yang lemah macam tu, wajibkah haji ke atas mereka ni? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, bermula orang yang lemah itu, iaitu ditilik padanya, iaitu jika tidak ada baginya harta dan tidak ada orang yang taat yang boleh dengar cakap, boleh tolong dia, nescaya tiada wajib atasnya haji. Bagi kes macam ni. Harta pun tak ada, nak upah orang. Nak upah orang suruh jaga dia ni, pergi ke Mekah ni, suruh kawan ni, dia bayar apa jaga dia je. Nak bayar tu tak ada duit. Ataupun ada duit boleh bayar, tapi nak cari orang yang boleh taat buat kerja kat dia tu tak ada. Jadi dalam masyarakat lah ni kan, anak-anak semua senang-senang, duit banyak dan sebagainya. Bila pak uzur sakit kuat dan sebagainya, dia pakai ambil Indonesia seorang je main jaga pak dia, dia pakai bayar. Aku bayar sebulan 1,000 pun tak apa. Hang tolong tengok orang tua ni, jangan suruh aku bersebiarak dia sudah. Lah jadi kan, dia pergi ambil satu orang, bagi jadi orang gaji, dia bayar 1,000 sebulan. Hang jaga orang tua ni, jaga elok-elok, special kena jaga, dia kata. Janji dia tak kena jaga. Kalau boleh buat macam tu, kita ada duit, kita nak pergi Mekah, sedangkan kita ni orang yang uzur, lemah, tak larat dan sebagainya, kita boleh cari satu orang, kita bagi kat dia, aku nak pergi buat haji, nak duduk sana 40 hari, aku bayar kau 40,000. Dia sehari 1,000. Hang jaga aku nak pergi masjid, hang dukung buat pergi. Aku nak balik, hang dukung buat balik. Aku masuk jamban, hang tolong selesaikan masalah aku dengan jamban dan sebagainya. Aku bagi sehari 1,000. 40 hari duduk sana, aku bagi 40,000. Kalau dia boleh buat macam tu, dan ada orang mau buat, dia wajib Nabi. Tapi kalau tak boleh dapat orang yang sanggup nak tolong dia penuhnya, maka tidak wajib haji bagi orang yang macam ni. Dan jika ada baginya orang yang diupahnya atau didapatnya, tetapi orang itu berkehendak lebih banyak daripada upah yang sepatutnya, patut-patutlah upah. Kita nak upah dia, suruh jaga kita di sana, patut upah ni kita kata lah 1,000 ke 2,000 patut. Dia kata tak kira hari, saya ni sehari 1,000, 40 hari 40,000. Tu tak menasabah dah. Tak menasabah dah. Ada, dia sanggup berkhidmat dekat kita ni, dia sanggup sungguh-sungguh, tapi charge ni kira sehari 1,000. Sampai peringkat tu pun tak payahlah. Dia kata nescaya tiada wajib haji dan tiada jadi ia orang yang berkuasa lagi. Dia dianggap orang yang tak mampu lah, dia kata. Dan jikalau berkekalan halnya begitu sehingga mati ia, maka tiada haji atasnya. Dia tak berdosa kalau tak pergi haji, kalau itu masalah dia. Tonton tengok muka surat sebelah juga. Kita pergi tengok cerita orang mati pula. Okey, muka surat 221. Muka surat 221 bawah sekali. Masalah hajikan orang yang sudah mati dan hadisnya. Telah dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi satu hadis yang sahih akan dalil yang menunjukkan atas wajib membayar hajinya. Kata dia, An Buraidah radhiyallahu anhu qala ja'at imra'atun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat inna ummi matat wa lam tahujja afahujju anha qala na'am hujji anha. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Buraidah radhiyallahu anhu. Kata dia telah datang seorang perempuan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana nak tanya satu hukum. Ibunya telah mati, meninggalkan fardu haji yang wajib atasnya. Maka kata perempuan itu, ya Rasulullah, bahawasanya ibu aku mati dan belum menunaikan haji. Adakah hamba hajikan daripadanya akan jadi pembayarannya?
Maka sabda Nabi, bahkan hajikan olehmu daripadanya. Ini satu perempuan berjumpa Nabi, dia kata, mak saya mati dah tapi tak ada buat haji. Adakah saya kena buat haji bagi ke mak saya? Nabi kata, tentu kamu kena buat haji bagi ke dia. Begitu. Masalah, orang yang wajib haji atasnya maka tiada haji ia sampai mati. Apa hukumnya? Dia ni dah akil baligh, duit pun dah cukup, anak-anak pun dah besar. Pendek kata tidak ada masalah untuk pergi buat haji. Tapi tak pergi lagi, mati dalam keadaan tak ada buat haji. Apa hukum kata orang ni? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam syarah Al-Muhadzab, apabila wajib atas seseorang itu oleh haji, maka tiada haji ia sampai mati. Maka padanya tafsil. Tafsil makna dia detail. Iaitu jika mati dia dahulu daripada boleh ia menunaikannya. Seperti mati dia dahulu daripada haji orang-orang, daripada tahun wajib haji itu. Ini cerita dulu lah. Cerita dulu. Dia sahabat Nabi, orang Islam. Dia mati lah. Lepas dia mati seminggu baru turun ayat wajib haji. Macam ni tak apalah, tak berdosa lah. Maka nyatalah pada kita akan tiada wajib kepada dia, kerana dia mati sebelum turun ayat wajib haji. Kerana nyata alamat tiada boleh sempat menunaikannya, tentulah tak ada. Dia mati dulu baru turun ayat wajib haji. Dan beginilah nas Syafi'i dan telah memutus akan dia oleh al-ashab. Dan jika mati dia kemudian daripada sempat dia menunaikan hajinya, seperti mati dia kemudian daripada haji-haji orang, nescaya tetaplah wajib atasnya dan wajib menghajikan daripadanya, daripada peninggalannya. Bagi kes yang macam ni, dia ni cukup duit lah, tapi duk tangguh lah, duk ingat nak pergi tahun ni, tak jadi tahun depan pun tak jadi tahun depan lagi. Sekali dia duk tunda, sedangkan dia cukup syarat dah, dia dah boleh pergi dah. Tiba-tiba mati, tak ada nak pergi buat haji. Maka harta peninggalan dia tu ambil sebahagian untuk upah haji dia. Dia kata macam tu. Kemudian bawah, second last, bawah tu, masalah 451. Menunaikan haji kepada si mati kah dahulu ataupun bayang hutang kah lebih dulu? Dia ni mati tak ada buat haji, sudahlah tak ada buat haji, hutang pula dah ada, tak ada nak bayar. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Majmu', jika ada si mati itu wajib haji atasnya itu berhutang dan sempit, dia mati dah, haji pun tak buat lagi, dan dia pun mati dalam keadaan kesempitan, tak ada duit dia tinggal pun tak banyak mana. Begitu. Yang ni tiada cukup harta peninggalannya itu untuk buat pembayarannya, nak bayar hutang pun tak cukup. Maka padanya 3 pendapat. Yang pertama, dia kata yang lebih asahnya dahulukan bayar haji, dia kata upah haji dulu. Kemudian yang kedua, dia kata bayar hutang. Ada pendapat yang kedua kata bayar hutang dulu. Dan ada pendapat yang ketiga, dia kata bahagikan antara keduanya. Dia kata haji pun bagi setengah, hutang pun bagi setengah. Itu pendapat ketiga. Tapi dia kata yang asahnya, dia kata yang pertama tadi, iaitu ambil duit tinggal sikit tu, pergi upah haji abang dia dulu. Kemudian hutang dia dekat orang ni, anak-anak kena kutip-kutip duit, pergi bayar hutang dekat orang lain. Selesaikan haji itu dulu. Kalau macam tu, maknanya apa? Maknanya tuntutan buat haji ni sangatlah besar. Macam tu. Baik, masalah menunaikan haji si mati yang tiada meninggalkan harta tu macam mana? Kata Imam Nawawi, jikalau tetap atas seorang itu wajib haji dan mati ia belum menunaikan haji dan tiada pula harta peninggalan dia, maka kekal haji itu atas dirinya. Dia tetap mati dalam keadaan tanggung hutang. Hutang tak buat haji sebelum mati. Walaupun dia mati dalam keadaan tak tinggal harta, dia tetap dianggap berhutang dengan Tuhan, pasal tak ada nak buat haji. Dan tiada lazim atas warisnya haji daripadanya, tetapi disunatkan baginya. Kepada waris-waris yang tinggal, sunatlah cari-cari duit sikit sebanyak dan sebagainya, buatlah haji untuk bapa yang tak ada nak buat haji ni. Dan jika haji waris itu daripadanya dengan sendirinya ataupun diupahkannya orang untuk menghajikannya, nescaya gugurlah fardu haji daripada si mati itu. Kalau anak-anak kita tinggal ni, anak-anak jenis semayang, kenai masjid dan sebagainya, pak dia mati tak ada buat haji, tak cepat pun lambat sikit lah, mereka himpun duit, mereka cukup duit, mereka kena buat haji dulu.
Lepas tu kucik-kucik pula duit epon cukup abang upah haji pak dia. Dia buat. Lepaslah fardu haji yang tertanggung atas belakang pak yang dah mati tu. Dekat penting tak ada anak-anak arti agama ni penting lah. Cukup penting. Kan? Tak ada pun lepas semayang dia baca Fatihah, hadiah dekat roh pak dia. Jadi daripada tinggal anak duk ulung main bara api neraka main dalam kubur kita. Nauzubillah min zalik. Dia kata sama ada berwasiat ia dengan dia ataupun tidak berwasiat. Pak mati tak ada nak buat haji. Pak ada buat wasiat ke, tak ada buat wasiat ke apakah tu soal lain. Soalnya anak-anak kena fikir macam mana nak hajikan bapa yang mati tak ada buat haji ni. Jangan pula dia kata pak tak ada pesan, aku tak mau bagi duit aku. Tak boleh macam tu, tak boleh. Pak tak pesan, apa itu soal lain. Soalnya kita anak, kita mau buat bagi kat pak kita. Contoh. Kerana ia sudah keluar daripada keadaannya ahli izin. Pasal pak dia dah mati dah. Nak pergi duk tanya di kubur pula, pak ni kami nak buat haji pergi boleh ke tak? Pergi duk tanya di kubur. Jawab boleh juga lah. Dia kata, mau ada akal kan? Pasal pak dia dah bukan ahli izin. Dia memang tak boleh bagi izin dah mati dah. Anak-anak tak payahlah nak tunggu izin dia. Fikir kata kita ni anak, tanggungjawab kita menghajikan pak kita yang tak ada buat haji. Sudahlah. Kan kadang-kadang anak-anak dia tak mau keluar duit. Bila tak mau keluar duit dia cakap macam-macam. Dia kata dia tak pesan yang kita nak buat pasal apa. Dia tak pesan. Seorang lagi kata dah saya kira dia pesan tak pesan lah. Dia mati tak ada buat haji. Kita ni tolonglah buat kat dia. Dah aku kira yang tu. Aku kalau dia tak pesan aku tak buat. Aku daripada dia hidup dulu kalau dia pesan aku buat. Kan? Masalah. Dan tiada disyaratkan izinnya. Bersalahan dengan orang yang uzur, maka disyaratkan izinnya. Orang yang uzur, kalau dia ada lagi, tak mati lagi, cuma dia uzur saja. Kita pandai-pandai bila upah haji bagi kat dia, tak boleh. Kena minta izin dia dulu. Pasal dia hidup lagi, cumanya dia uzur saja, tak boleh pergi. Kena minta izin dia dulu. Dia kata okey, baru boleh buat haji untuk dia. Kalau dah mati, tak payah izin lagi dah. Kita buat saja untuk dia. Begitu. Dan jikalau satu orang asing menghajikan daripada mayat itu di dalam halnya yang tersebut itu, nescaya harus. Jika tidak dengan izin si warisnya sekalipun, dan jadi lepas diri si mayat itu daripada fardu hajinya. Duk tunggu anak-anak buat, anak-anak tak buat. Duk tunggu anak-anak nak upah haji dekat pak, dekat mak hak mati tak ada buat haji, anak-anak tak buat. Tapi si mati ni ada satu kawan baik masa dia hidup dulu. Kawan baik ni duk parti tengok anak-anak si mati ni. Duk tengok duk jadi bergaduh aja pasal nak buat haji dekat pak sampai jadi bergaduh. Kawan baik ni mengenangkan persahabatan dia dengan pak budak-budak ni dulu, dia pergi upah tanpa minta izin pada anak-anak si mati ada ni. Dia pergi upah sengat-sengat. Dia kata tolong buat haji dekat Polan bin Polan. Niat dia untuk kawan dia ni. Okey, dia kata terlepas kefarduan haji kepada si mati ni. Ini pula satu pengajaran aku tuan-tuan. Nak cari kawan, cari kawan-kawan hak jenis macam ni. Cari kawan-kawan hak jenis macam ni. Kawan-kawan hak jenis ingat agama, ingat akhirat. Orang ingat agama, ingat akhirat, dia ingat nak buat baik orang. Begitu. Masalah orang mati yang bergantung haji di batang lehernya, adakah dia mati dalam maksiat? Dia kata dia mati tak ada buat haji, adakah dia dianggap mati berdosa? Kata Imam Nawawi, apabila wajib atas seseorang itu haji dan boleh dia menunaikan haji dan tetap wajib atas dirinya, tiba-tiba mati dia belum mengerjakan haji untuk diri dia, adakah ia mati dalam maksiat? Padanya beberapa wajah jawapan. Yang masyhur dalam kitab-kitab karangan ulama Khurasani, yang lebih asahnya mati ia dalam maksiat. Pendapat ulama semua mengatakan orang yang dah mampu dah, bukan mati tak mampu dah, dia dah mampu dah tapi dia tak pergi ke belah nak buat haji ni, dia dah buat golek, dia mati berdosa. Begitu. Maka dengan dialah memutus oleh jumhur Iraqiyin, ini ulama-ulama Iraq, dan dinakal oleh Al-Qadi Abu Tayyib dan lainnya ittifaq atasnya, dan telah muwafaqah orang-orang yang menyebut mereka itu pada masalah ini menyalahi atas ini yang asah, dan hanya saja harus baginya takhir itu dengan syarat selamat pada akhir. Kita boleh postpone buat kerja haji ini dengan syarat kita yakin kita akan boleh pergi dalam masa yang terdekat. Kalau duk berasa macam kalau aku tak pergi lah ke depan lagi susah, lah kena pergi buang. Fikir macam tu.
Baik, masalah menunaikan haji dan umrah orang yang tua sangat dan hadisnya. Kata dia satu lagi hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi jadi dalil atas boleh menunaikan haji dan umrah orang yang lemah dengan jalan ganti, iaitu kata dia an Abi Razin Al-Uqaili annahu atan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inna abi shaykhun kabir la yastati'u al-hajj wala al-umrah wala al-dha'na. Maksud dia, arti diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi SAW yang masyhur dipanggil orang dengan nama Abi Razin Al-Uqaili, dan nama batang tubuh dia ialah Laqit bin Amir. Bahwasanya datang dia kepada Nabi SAW, maka katanya, bukan maka sabdanya, Abi Razin ni kata, ya Rasulullah, bahwasanya bapa saya satu orang yang sangat tua, tidak kuasa ia mengerjakan haji dengan sendiri oleh kerana lemahnya dia, dan tidak kuasa dia nak buat umrah, dan tiada kuasa ia duduk tetap di atas kenderaan. Maka adakah boleh hamba hajikan dan hamba umrahkan dia? Bila didengar oleh Nabi SAW akan tanya sahabat yang demikian itu, maka lalu menjawab Nabi SAW, qala hujja an abik wa'tamir. Sabda Nabi, hajilah olehmu daripada bapakmu itu dan umrahkan dia. Pak ni tak mati lagi, pak dia ada lagi, cuma uzuk lah, memang tak boleh pergi lah Mekah nak buat haji. Boleh tak boleh dia tolong buat haji untuk bapak dia. Bapak dia ada lagi tapi memang tak boleh pergi, dia nak tolong buat. Boleh tak boleh? Nabi kata boleh. Wallahu a'lam. Belakang tu adalah benda yang sama lah. Buat haji orang itu harus kena diulang balik. Haji yang sunat tu bolehkah digantikan orang buat? Tadi dah kita baca dah. Kemudian dia kata bihamdillah wa husni taufiqi, dengan segala puji-pujian, dengan segala pujian daripada Allah dan segala pujian bagi Allah, dan taufiknya yang baik telah tamat juzuk yang ke-6 bagi kitab Bahrul Mazi ini dan mengiringi juzuk yang ke-7. Wallahu a'lam. Jadi saya nak minta izin untuk kita rehatkan dulu kuliah di Masjid Tanah Liat ni untuk slot haji ni. Kita tak cakap dengan cikgu nanti. Saya minta cuti, kita jadi sebulan sekali dulu dalam tempoh ni. Jadi hari Rabu, minggu pengadih, kuliah tafsir jalan. Benar hak tapak malam ni saya bercadang nak ubah hak Masjid Badawi main malam ni. Sebab saya dengan kerja baru lah ni. Jadi hari Jumaat tu saya nak kena kosong pasal ada kerja. Itu sebab jadual yang tuan-tuan dapat tu hari Jumaat tu tinggal Masjid Badui satu je dah. Jadi saya nak kena alih Masjid Badui tu masuk main Isnin, Selasa, Rabu. Tak ada tempat. Jadi cantik-cantik bak haji pun dia habis. Masjid Badui tu macam yang lipat masuk. Jadi hari Jumaat tu izinkan saya nak kena kosong. Saya ada hal hari Jumaat. Minta izin cikgu kita. Kita tak sembang lain tengok macam mana itu nak selot tangan lah kan. No? Jadi bab haji ni begitulah. Jadi hari itu kita bercadang nak buat praktikal dan sebagainya. Jadi sembang dengan kawan-kawan. Banyak dah kursus haji tu buat praktikal ni, lepas kita tak payah lah. Jadi kuliah haji ni lebih kepada kita baca benda-benda masalah ni. Kemudian untuk praktikalnya tuan-tuan hadiri kursus haji lah. Lah ni pun kursus haji Ustaz Mat kita di Bukit Indra Muda tu pun bagus katanya. Jelas dengan tunjuk gambar-gambar apa semua. Saya dapat maklumat daripada sahabat-sahabat yang hadir kursus haji sangat baik katanya yang Ustaz Mat Bukit Indra Muda ni kan. Dan dia pun bawa orang pergi haji apa semua. Jadi hadir kursus-kursus yang macam tu, dia akan tunjuk dalam bentuk praktikal pergerakan ibadah haji ini. Kemudian yang troubleshooting apa masalah-masalah yang timbul dan sebagainya, kita tanya. Macam baru ni ada satu sahabat dari Kuala Lumpur telefon. Dia masalah dia nak pergi haji ni musim ni lah, musim orang nak turun pergi ni. Kehendak Allah Subhanahu Wa Taala isteri dia kena
kena penyakit yang berkaitan dengan rahim orang perempuan ni. So dia bila dia datang bulan, kalau biasanya 7 hari datang haid, dengan penyakit yang kena ni, penyakit dekat rahim dia ni, dia drag masa tu. Dia tak jadi seminggu, dia tak jadi 7 hari, dia drag sampai 20 hari. Kadang-kadang dia jadi panjang macam tu, 15 hari. Jadi itu masalah yang timbul. Tarikh penerbangan apa semua dah keluar dah, isteri dia pergi kena macam tu. Jadi dia telefon tanya apa yang wajar dia buat. Adakah pi juga? Habis kalau pi juga, tawaf macam mana isteri dia dalam keadaan darah tak berhenti? Adakah nak tunggu sampai sepanjang-panjang tempoh haid bagi orang perempuan? Sampai 2 minggu dia kata. Kan? Itu masalah. Ini yang kata troubleshooting ni. Dia bila jadi masalah macam ni, dia jadi dalam punca. Macam mana nak buat? Ataupun dia kata isteri dia tunggu dulu dia pi. Kalau dia pi dulu, esok isteri dia nak tinggal siapa pula? Dia kata tak apalah, bila-bila esok ni ada rezeki lebih dia nak pilih. Itu semua nak jadi susah. Ataupun dia kata tak usah pi lagi, dia pun tak usah pi lagi, tunggu berubat isteri dia sampai baik esok ni baru nak pi. 3 option. Dia kata macam mana nak buat? Pi juga ke? Lepas tu nak kena settle. Kalau pi juga, macam mana nak selesai masalah isteri yang darah tak berhenti ni? Kalau dia pi dulu tinggal isteri dia, apa masalah yang kemungkinan timbul? Ataupun dua-dua cancel tak ADP, kalau kata tahun depan pi jadi apa ke? Jadi macam mana? Ini dia antara masalah-masalah. Dia tak apalah timbul masa di sini, kalau timbul dah pi sana dah. Kan? Jadi dalam bab haji ni dia ada banyak benda-benda yang kadang-kadang tak terduga. Kita sebelum buat keputusan nak pergi haji, kita duk pergi kursus haji 3 tahun. 3 tahun dah tak mana orang buat Masjid Abdullah, kita main Masjid Seberang Jaya, kita pergi depan Abang Taman Brown ada pun kita sampai dan sebagainya. Rata tempat macam-macam orang bagi kursus kita pergi, kita rasa banyak dah pendedahan kita dapat. Pergi sana, jadi satu masalah kat kita di sana, kita tak tahu nak selesai macam mana. Ada juga tuan-tuan, masalah ni 1001 dah ada. 1001 dah ada. Kadang-kadang faham elok dah sampai sana kawan yang meronyek, kita jadi hilang keyakinan pada dah. Masa tu nak tanya siapa pun tak boleh. Tanya kawan satu bilik dengan kita hotel ni, bukan dia nak tolong selesai masalah kita, dia pergi serabut lagi. Jadi ni bab haji tuan-tuan, biarlah kita dengar bagi banyak, dan biar kita dapat satu penjelasan yang jelas. Dan mudah-mudahan lah bagi sahabat-sahabat kita yang nak turun pergi haji tahun ni, mudah-mudahan Allah bagi haji yang mabrur kepada mereka yang nak pergi pada tahun ni. Dan mudah-mudahan apa yang dia belajar, apa yang dia dapat, apa benda ini dia buat semua di sana. Dan mudah-mudahan haji mabrur yang Nabi janji